Kisah seram ini berlaku pada waktu malam. Masa tu, aku baru saja pulang dari tempat aku kerja dengan menaiki kereta. Pada masa itu, umur aku adalah 27 tahun, sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Biasanya, sebelum aku balik ke bilik tidur, aku akan pergi ke bilik anak dahulu untuk pastikan dia dapat tidur. Sudah menjadi rutin kami berdua, sepasang suami isteri, menonton movie pada waktu malam. Biasanya, aku akan menurut sahaja kehendak isteri untuk tengok cerita romantik. Tapi pada malam ini, aku bercadang untuk tengok cerita seram di YouTube Fadli Ahmed. Cerita Fadli Ahmed ini agak membosankan, tapi aku tidak kisah. Asalkan cerita itu seram, aku layan sahaja. Oleh kerana kebosanan, isteri aku mula meminta untuk tukar kepada cerita romantik. Aku menolak kerana sebelum ini aku sudah tengok mengikut kehendaknya. Jadi, malam ini giliran aku pula untuk pilih cerita. Aku boleh melihat wajah isteri aku seperti tidak puas hati kerana tidak mengikut pilihannya. Isteri aku mengajak untuk masuk tidur ke bilik dan menemani dia. Aku dengan sekali lagi menolak. Alah awak ni, saya tengah ralik ni, nanti saya sampailah. Tiba-tiba, dia berkata, "Bencilah macam ni?" Dia terus bangun dan pergi ke bilik tidur. Aku malas berfikir panjang. Aku menghiraukan dia dan terus menonton TV. Dalam 10 minit kemudian, aku mula rasa tidak sedap tekak. Jadi, aku bercadang untuk pergi ke dapur untuk mengambil sedikit minuman. Sebaik aku berdiri, aku dikejutkan oleh satu bayangan. Aku tidak pasti siapa itu. Apabila aku cuba mendekati, barulah aku sedar. Bayangan itu datang dari isteri aku. Dia sedang berdiri di tengah-tengah jalan ke arah bilik. Isteri aku hanya berdiri dan tidak berkata apa-apa. Matanya terbuka luas dan tubuhnya tidak bergerak. Dia sedang memandang tepat ke arah aku. Aku merasakan mungkin dia masih merajuk kerana hal tadi. Aku meminta maaf dan terus berjalan pergi ke bilik, melintasi dia dengan selamba. Sesudah aku sampai ke depan pintu bilik dan membuka pintu, alangkah terkejutnya aku apabila aku mendapati isteri aku sedang tidur di atas katil. Pada masa itu, fikiran aku sedikit keliru. Aku sangat yakin aku baru saja jumpa dia tadi. Tapi bagaimana? Aku bercadang untuk mengintai di celah pintu untuk memastikan apa yang berlaku. Tapi aku tidak melihat apa-apa pun di luar. Jap, aku yakin aku baru je lihat dia di luar tadi. Tapi bagaimanakah ini boleh berlaku? Pada masa itu, aku merasakan mungkin aku sudah kepenatan dan berfikir benda yang bukan-bukan. Jadi, selepas itu, aku terus masuk ke dalam bilik untuk menidurkan diri sendiri. Pada pukul 4 pagi, aku dikejutkan oleh satu bunyi kaca pecah yang kuat di dalam bilik air. Aku menyedari bahawa isteri aku sudah tiada di sebelah. Keadaan ini seperti sangat aneh kerana biasanya dia tidak akan bangun pada waktu sebegini. Aku bangun dan sedaya upaya memberanikan diri untuk berjalan menuju ke bilik air, melihat apa yang berlaku. Sesudah sampai ke depan bilik air, aku mendengar seperti ada seseorang yang sedang bercakap dengan bahasa yang sangat pelik. Aku merasakan itu adalah suara isteri aku. Jadi, aku membuka pintu. Alangkah terkejutnya aku apabila melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Aku melihat isteri aku sedang berdiri, dipenuhi darah. Di sebelah dia pula terdapat satu tulisan yang agak aneh. Aku merasakan isteri aku menconteng sesuatu di dinding dengan menggunakan darah sendiri. Dia mula berkata dengan perlahan-lahan, "Aku benci kau. Aku benci kau. Aku benci kau. Aku benci kau. Aku benci kau." Suara dia seakan-akan berubah dan sangat mengerikan. Pada masa itu, aku terkaku dan badan aku tidak mampu bergerak kerana terkejut dengan keadaan ini. Dengan tiba-tiba, aku terpijak sesuatu di lantai. Aku rasa itu adalah sepihang kaca dari cermin bilik. Kaki aku berdarah dan tidak mampu berdiri. Pada masa sama, isteri aku datang ke arah aku dan mendekati aku dengan cepat. Dia berdiri di depan aku. Dia sekali lagi menjerit, "Aku benci kau!"
Dia kemudian menikam aku di dada berkali-kali dengan sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Aku cuba melarikan diri pada masa itu, tapi aku sudah terlambat. Pandangan aku sudah menjadi semakin kabur dan aku makin tidak sedarkan diri. Tiba-tiba, aku terkejut. Aku tersedar dari tempat duduk aku di atas kerusi. Rupa-rupanya, tadi hanyalah mimpi. Aku tengok di sebelah kiri aku dan melihat ke arah isteri. Dia masih berada di atas kerusi dan masih belum masuk ke dalam bilik. Dia melihat ke arah aku dan kelihatan sedikit kecewa. Jadi aku bertanya, "Ada yang tak kena ke sayang?" "Ini dah kali kedua sayang tertidur masa movie." "Bencilah macam ni."